iaitu Encik Akasha untuk membentangkan taklimat ringkas berkenaan SIDOS baru. Dipersilakan Encik Akasha. Terima kasih Cik Ghanim, pakar TECC kita. Okey, yang Cik Nizal daripada PMZA tu. Encik Akasha tak dengar. Tak dengar? Dengar? Okay. Dia dengar? Dengar. Yang lain dengar tak? Dia punya ada waveform tu nampaknya dengar lah kot Clear. Clear eh? Clear. Yang seperti mana saya ni ulang suara. Yang bukan bijak SIDOS, pandai SIDOS kot. Oh, pandai SIDOS. Saya yang kurang bijak tu. Okey, nanti kita akan okey. Jadi boleh dengar. Jadi saya akan share dulu saya punya screen . Okey, boleh nampak? Boleh nampak je kan, Em? Boleh. Okey, terima kasih. So, untuk nama saya Akasha. Portfolio saya menjaga SIDOS lah. So, apa-apa hal berkaitan SIDOS boleh roger saya lah nanti . Okey, jadi untuk taklimat ringkas ni ialah saya nak umumkan bahawa pada semester 2022-23 SIDOS baru akan digunakan lah. Jadi pada tahun lepas, pada idola tahun lepas, kami telah lancarkan SIDOS baru lah yang dikenali sebagai SIDOS 2.0 lah, SIDOS baru lah. Okay, versi terbaru. Jadi untuk SIDOS terbaru ni boleh dilayari melalui pautan policc.sidos.edu.my bagi menggantikan portal yang lama di alamat www.sidos.edu.my. Okay. Jadi untuk masa ni, jadi pada semester baru semester 2 ni, kedua-dua SIDOS ni boleh digunakan lah. Okay, boleh digunakan. Nanti untuk the next slide saya akan terangkan lah dia punya tarikh penting tu lah. Jadi untuk SIDOS baru ini, kita pihak BIPD akan memperkenalkan SKT lah yang dikenali sebagai Blended Learning Index BLX, iaitu sebanyak 30%. Okey. Contohnya kalau di Politeknik tuan dan puan-puan, kita ada 100 subjek atau platform, maka 30 subjek itu akan dikira lah di dalam blended minta maaf ni ada typo pula. Blended Learning Index, bukan blending . Blending tu maksudnya nak blending color. Okay, Blended Learning Index BLX. Okay, so jadi saya juga ada beberapa soalan. Ada pel tanya Encik Akasha, sama ada kita nak guna SIDOS baru atau yang lama. Jadi BIPD telah memberi kelonggaran bahawa pihak Politeknik boleh gunakan sama ada SIDOS baru atau lama, tapi dengan syarat kita kena pihak politeknik ataupun institusi kena buat backup dan restore, maksudnya kena transfer lah segala konten bahan PDP kepada SIDOS baru. So kalau ada SKT 30% tu maksudnya sebanyak at least 30 lah kalau untuk politeknik yang ada 100 subjek tu. So kat SIDOS baru tu pihak BIPD mengharapkan ada 30 subjek atau platform lah yang digunakan di platform di SIDOS baru lah. Okay. Jadi untuk di samping itu, kita ada blended learning report seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Najib
sebentar tadi. Okay. Blended learning report atau dikenali sebagai thumbs up kan. Okay, thumbs up ni berdasarkan dua komponen lah, iaitu borang BLDT. So kena upload borang ni, dan kemudian interaksi maksudnya pengguna CDOS lah, maksudnya terhadap dalam macam bahan-bahan PDP lah, nota-nota ataupun aktiviti penilaian secara online, iaitu seperti quiz ataupun assessment lah ataupun assignment. Okey. Jadi untuk CDOS baru kita memang menggunakan infrastruktur AWS lah. Okey. So AWS. So sepanjang tahun lepas, bermula daripada bulan Mei sehingga Disember, kami pihak BIPD dapati kurang mendapat komplain tentang gangguan penggunaan CDOS lah. Maksudnya CDOS tu smooth lah, tak ada apa-apa lah. Okey. Jadi untuk SEM ni kita nak up sikit lah dia punya utilization tu. So supaya disebabkan projek the first hybrid club ni, CDOS ni di bawah peruntukan mampu, pihak BIPD mengharapkan semua politeknik menggunakan CDOS ni secara maksimum lah, supaya dia punya graf penggunaan tu nampak cantik dan mudah kita untuk bid for the next budget lah. Okay, itu harapan BIPD lah. Okay, kemudian boleh nampak saya punya slide kedua ni? Boleh. Okay, ini adalah tarikh-tarikh penting lah. Okay, disebabkan kita daripada CDOS lama ke CDOS baru, so maka kita kena ada satu tempoh peralihan. Kita tak boleh tergesa-gesa, nanti marah pula orang politeknik kan. Okay, seperti mana yang saya terangkan tadi, kalau boleh boleh tak saya guna dua-dua CDOS? Boleh. Okay, tapi dengan syarat yang tadi saya terangkan, maksudnya kena ada kena transfer lah. Okay, 30% daripada bahan tu ke 30% bahan tu ke CDOS barulah. So tarikh-tarikh pentingnya adalah seperti berikut. Okey, untuk 16 Januari yang lepas kita adakan bengkel latihan lah, peningkatan kemahiran admin kepada admin CDOS, sebab mungkin ada yang baru jadi admin ataupun dah lama jadi admin, kita buat satu refresher course lah untuk bagaimana untuk menguruskan LMS CDOS dan juga aplikasi yang berkaitan dengan CDOS seperti user management dan lain-lain. Jadi untuk minggu lepas daripada 20 Januari sampai 1 Februari, CDOS admin telah melakukan pendaftaran lah, telah mendaftarkan pengguna-pengguna supaya user-user boleh guna maksudnya dia sediakan platform tu lah supaya user-user boleh gunakan CDOS baru ni. Jadi pada hari esok, iaitu 1 Februari, merupakan satu, jadi yang tadi saya terangkan, portal CDOS baru iaitu polycc.cdos.edu.my boleh digunakan lah, secara rasmi. Dan esok juga, iaitu 1 Februari sampai 30 Julai 2023, iaitu selepas, saya rasa lepas final exam lah, sebulan selepas final exam, maka ini adalah satu tempoh di mana pihak institusi boleh buat boleh transfer daripada CDOS lama ke baru, boleh boleh buat backup, okey. Antara tanggungjawab lah seperti mana yang saya senaraikan. First, untuk admin CDOS kena sediakan LMS platform baru untuk sesi
untuk semester baru iaitu sesi 2, penyelaras kena buat backup daripada yang lama ke baru, dan especially pesyarah kami memohon semua pesyarah politeknik supaya membuat backup bukan hanya secara backup dan restore, iaitu satu feature dalam dalam CDOS, tetapi juga memohon pesyarah untuk buat backup untuk segala nota, data-data quiz, data-data assignment ke dalam PC masing-masing. Ini adalah kerana kita nak mengoptimumkan penggunaan storan, sebab kalau kita tak menggunakan, sebab storage atau storan ni adalah dia lebih kepada, maksudnya storan equal cost. Kalau banyak sangat duplicate, maksudnya kita tak mengoptimumkan penggunaan storan tu. Jadi kita nak mengoptimumkan storan tu supaya cost kita berada pada tahap optimum lah. Okay. Jadi bagaimana dengan pula pihak BIPD? BIPD pula akan menyimpan backup untuk 1 tahun. Maksudnya 1 tahun akademik, ada 2 semester kami pihak BIPD akan buat backup lah. Okay. Dan selepas tu kami akan delete dan bukan delete lah, akan archive ke dalam satu storan. Okay, sebab dalam perkhidmatan cloud computing ni, dia ada beberapa peringkat lah. Ada kalau kita yang storage yang kita selalu gunakan, cost dia lebih tinggi daripada storan yang kita archive. So kita nak menjaga bajet lah. Okay, sebab tu kita minta semua kerjasama admin CDOS, penyelaras jawatan dan juga pesyarah politeknik supaya mematuhi lah, okay? Mematuhi dan memberi kerjasama untuk tindakan ini. Okey, jadi pada 31 Julai 2023 portal CDOS lama akan ditutup lah. Maka bila tuan-tuan dan puan-puan type kat browser www.cdos.edu.my, dia akan mungkin keluar maintenance lah. Maksudnya kita dah shut down. Okey, maklumat ni saya dah telah telah emailkan. Sekarang tak ada fax dah. Kita emailkan maklumat ni melalui surat rasmi JPKK BIPD 600/1/4/2 nombor siri 12 bertarikh 20 Januari. So semua maklumat yang saya terangkan ni ada dalam surat tu lah, surat rasmi. Dan untuk sebarang rujukan user manual, cara-cara penggunaan, cara user management ada, boleh dicapai melalui pautan bit.ly CDOS 2023. Kalau tak ada tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa yang puan cari, tak ada user manual ke, boleh PM saya ataupun boleh just hello saya kat grup WhatsApp PEL Politeknik lah, okey, untuk tindakan segera. Okey, untuk kali ni pada tahun ni 23 kita ada satu pertandingan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang suka main kereta Tamiya lah, mungkin akan mengimbau kenangan ni lah, okey. Tapi ini adalah satu kereta dia berbeza sikit sebab dia menggunakan machine learning, okey. Satu kita akan anjurkan, pihak BIPD akan menganjurkan polisisi deep racer, okey. Satu di mana pertandingan kereta lah. Kereta ni macam kereta dia lebih kurang saiz remote control lah. Tapi dia boleh bergerak sendiri, autonomous car lah, macam Tesla lah, Tesla version kecil lah, So jadi pada surat rasmi pertandingan tentatively kita akan shoot pada Jun. Jadi pertandingan ni dia ada dua cara lah, dua
dua kaedah lah. Okay. Satu secara maya. So secara virtual ni atau maya ni adalah pusingan saringan lah. Okay. Jadi kereta ni maksudnya pada pusingan ni kita akan diadakan dalam simulator yang kita boleh akses melalui web lah. So kita akan train dia punya algoritma machine learning tu. So kita akan kena tweak lah beberapa parameter. Jadi kita akan lepaskan dalam virtual track tu. So tengok kita ambil masa lah, tengok masa paling pantas. So masa yang paling pantas tu kita akan mungkin 10 peserta yang terbaik akan bertanding secara face to face lah, seiring dengan karnival idola seperti mana yang Puan Fariza umumkan tadi lah. Okay. Jadi pada hari pertama karnival kita buat pertandingan grand final, iaitu pada 5 September dan 6 September kita buat penyampaian hadiah. Okay. So lokasi kat PSA lah, Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okay. Okay, itu pasal deep racer, polisisi deep racer. Okay, jadi itu satu benda yang menyeronokkan. Jadi kira good news ya, untuk kita. So yang the bad news is kita ada untuk panggil lupa pula, pengiraan thumbs up. Okay. Untuk kriteria pengiraan thumbs up ni dia ada beberapa komponen. Yang first komponen kita kena ada ini dalam CDOS dalam CDOS tu, maksudnya dalam platform tu, subjek tu. So dalam subjek tu kita kena ada minimum satu introduction, satu pengenalan. Untuk e-content, maksudnya boleh ada video, boleh ada nota, PowerPoint, PDF ke. Okay, kena ada 7. Dan ada activity, discussion, forum. Okay, mesti ada 5. So kriteria yang warna dalam warna kotak biru ni, untuk satu platform tu kita akan kira minimum 15 student lah. Maksudnya kalau ada 40, selamatlah. Kalau tak ada 15 student, kita tak mencapai thumbs up tu lah. Okay. So untuk quiz ataupun assessment kena ada 2. Kali ni berbeza sikit. Untuk quiz ni, dia punya interaction tu kita akan kira bila quiz tu dah diperiksa lah dan diberi markah. Okay. Ada angkor pula. Okay. Jadi untuk platform tu, yang kita akan ada satu blended learning individual percentage. Maksudnya untuk setiap aktiviti macam e-content, forum, assessment, bila dikira mesti lebih daripada 70%. Okay. Okay, untuk slide ni saya akan tunjukkan cara-cara lah bagaimana thumbs up tu dikira. Contohnya, okay, kita ada platform name, blended learning, lecture punya nama, group dan bilangan student. Dan untuk contohnya kriteria yang pertama, kita untuk kira interaction, number of course intro. Okay. NOC ni maksudnya average number of student lah. Okay. Total number. Okay. Total number tadi kita punya minimum adalah 15. Okay. Ini ada NOC ni maksudnya average number of student interaction. Okay. So kita introduction kalau ada 1.
Kalau ada 1 maksudnya kita kalikan 12 bagi 15 dapat 80% lah. Okay. So untuk discussion atau forum, kalau tengok dia punya tadi minimum dia 12. Okay. Kita kalikan dengan nisbah student. Okay, nisbah student yang ada dengan total. So kita dapat 73. So kalau 73 lebih daripada 70, kita akan dapat BL status dia akan jadi hijau lah, dia akan dapat tick lah. Okay. So untuk online assessment kita ada 2 lah. 2 okay, kali dengan bilangan purata bilangan student dengan total student minimum tu. Okay, 14 bagi 15 kali 2 kali 100% kita dapat 93. So maksudnya yang tick ni, tick BLDT form ni untuk satu dia sebenarnya untuk satu platform lah, untuk satu subjek lah. So kalau semua nilai peratus dia lebih pada 70%, maka kita akan dapat BL status hijau lah. So untuk dapatkan thumbs up, so kita move to the next slide lah. So untuk kali ni biasanya pada sebelum ni kiraan thumbs up ni kalau katakan dalam satu platform tu kita ada 3 orang lecturer. Kalau salah satu dah achieve BL status, dia akan terus thumb up. Tapi untuk tahun 23 kita ada perubahan sikit. Ini adalah cadangan daripada kita punya pengarah lah, PIPD. Dia mencadangkan supaya kena kalau satu platform tu ada 3, maka kena ketiga-tiga tu dapat BL status baru dapat thumbs up. Okay. Thumbs up untuk platform Blended Learning Index akan diberi jika semua pesyarah telah memuat naik dokumen BLDT dan mencapai pengiraan pembelajaran ta'adun lebih atau sama dengan 70%. Okay, untuk the next slide, saya tunjukkan contoh lah. Kalau dia tak dapat pangkah lah, maksudnya tak achieve 70%, tak achieve 70% lah. Maksudnya contohnya yang part bila forum ni kan, untuk introduction okey 80%. Tapi untuk forum ni kalau dia punya bilangan student dia kurang, kurang yang join forum tu ke, ataupun ada kurang buat discussion, kurangnya interaksi. So dia akan bila kira kita dapat 66.6%, maka dia tak dapatlah BL status tu, tak dapat tick. Okay. Jadi kalau salah satu ni, kalau kita tak dapat tick, maka dia akan efek thumb. So ini ditunjukkan lah. Kalau katakan pesyarah lain, kata 2 pesyarah lain BL status dia okey, dapat 2 tick, tapi seorang saja, maka dia akan dapat thumbs down lah. Okey, itu saja secara ringkas lah. Mungkin untuk slide ni saya akan share untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Saya serahkan kembali pada Encik Ghanim untuk agenda yang seterusnya. Okey, terima kasih Cik Aziz. Okey, untuk makluman, bilangan khusus yang kita daftarkan untuk setiap poli itu adalah dibekalkan oleh PEL sendiri. Kalau PEL rasa dah berbincang di peringkat institusi masing-masing bahawa ada setengah kursus yang memang totally tak boleh jadi blended, jangan masukkan dalam senarai. Buang siap-siap daripada senarai. Okey, jadi kita tak akan kira terus daripada awal. Katakanlah ada 100 kursus di institusi masing-masing. Dah dikenapasi bahawa 20 tu memang tak boleh blended langsung. Yang banyak tutorial, yang banyak praktikal. Jadi jangan bagi 100, bagi 80 saja pada kami. Untuk kita daftarkan di dalam blended learning punya sistem. Jadi kita tak akan melihat lagi lah kursus-kursus yang banyak sangat platform
praktikal tu tak perlu masukkan. Kalau rasa memang kursus-kursus tu tak boleh nak blended, tak perlu masukkan. Tetapi kita tidaklah menghalang pensyarah tu kalau nak, orang kata nak guna juga CDOS, boleh, tak ada masalah. Boleh guna, tak ada masalah. Gunalah CDOS tu untuk dia letak nota, untuk dia nak berkomunikasi dengan pelajar, boleh, cuma kita tidak kira sahaja di dalam kita punya pengiraan. Okey, yang tu jelas saya sambungkan 30% daripada keseluruhan khusus tu kita ambil kira. Tak, yang macam ni. Nanti Cik Akasha dia akan minta daripada PEL berapa bilangan khusus yang ditawarkan di institusi masing-masing. Tetapi PEL kena identify kalau ada khusus yang memang tak nak, contohlah keseluruhan khusus yang ditawarkan di institusi ada 100. Tetapi kita identify 20 tu memang dia tak boleh buat blended. Dia memang practical based and so on. So bagi 80 pada kami. Jangan bagi set-set 30% 30 je. On top of 100 jangan bagi 30 saja. Bagi berapa yang dah tolak yang banyak practical tu, okay, yang memang pasti tak boleh blended, yang itu saja bagi. Tapi janganlah yang boleh blended pun tak dimasukkan dalam perkiraan, janganlah macam tu ya. Boleh?